Memuliakan ibu bapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya keredaan Allah terletak pada keredaan bapa dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan bapa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Apa yang Auda kongsi di media sosial, ramai yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para penonton dan para remaja yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta rahmatnya juga kita dapat bersama-sama di dalam rancangan Bicara Hati. Iaitu sebuah rancangan yang akan mengajak bis kita untuk mengikuti perbincangan bersama ahli-ahli panel kita ni untuk membincangkan punca dan bagaimana untuk menangani masalah-masalah ataupun isu-isu sosial yang sering berlaku di kalangan para remaja kita ni. Seperti mana yang kita ni sudah sedia maklum, golongan remaja adalah golongan yang selalu menjadi mangsa ataupun terpengaruh di dalam gejala-gejala sosial yang sering berlaku di dalam kalangan masyarakat kita ni. Jadi, apakah puncanya dan bagaimanakah cara untuk menanganinya? Jadi, ikutilah perbincangan bersama saya dengan ahli panel selepas ini nanti. Zaman remaja diakui sebagai zaman yang sangat indah namun penuh pancaroba. Remaja akan meneroka pelbagai sudut kehidupan demi mencari hala tuju mereka. Dalam tempoh pengembaraan itu, remaja akan berdepan dengan pelbagai masalah yang menguji ketabahan mereka. Ada remaja yang berjaya menangani masalah dengan baik, namun ada juga yang tewas dalam kancah emosi sehingga mencetuskan permasalahan yang serius. Remaja seperti inilah yang perlu dibantu agar mampu menangani tekanan emosi dalam jiwa mereka dengan cara yang bijak. Baiklah, ada penonton dan para remaja yang dirahmati Allah. Tajuk perbincangan yang akan kita bawakan untuk pertemuan kita kali ini ialah mengenai tekanan atau stres yang sering berlaku di kalangan remaja dan penuntut. Kita akan melihat apakah punca dan bagaimana untuk menangani masalah tekanan dan stres yang berlaku di kalangan para remaja kita ni. Jadi sebelum itu kita ni berkenalan dahulu dengan para panel kita ni yang akan membincangkan dan akan mengupaskan mengenai tekanan dan stres yang sering berlaku di kalangan para remaja kita ni. Baiklah. Pertama sekali adalah panel kita yang pertama iaitu Wakil Pembimbing Rakan Sebaya daripada Sekolah Menengah Lambak Kiri iaitu Awang Muhammad Nur Salam bin Hamzah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita teruskan berkenalan dengan ahli panel kita yang kedua iaitu Wakil Persatuan Ibu Bapa dan Guru daripada Sekolah Menengah Lambak Kiri iaitu Dayang Resmah binti Haji Sarbini. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya kita berkenalan dengan pegawai kaunseling daripada Sekolah Menengah Lambak Kiri iaitu Cikgu Muhammad Nazrul bin Abdullah. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Setelah kita ni berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita ni, insyaAllah kita ni akan membincangkan mengenai dengan masalah tekanan dan stres yang sering berlaku di kalangan para remaja kita ni. Untuk tidak membuang masa, saya teruskan dengan panel kita ni pertama. Baiklah, Muhammad Nur Salam.
Okey, Muhammad Nur Salam, sebagai seorang rakan pembimbing rakan sebaya, barangkali di sekolah awang lebih mengenali kawan-kawan awang sebab terbiasa sudah dengan kerana ataupun perangai para kawan-kawan awang ataupun sahabat-sahabat awang di sekolah. Jadi sekiranya awang mendapati ada sesetengah rakan ataupun kawan-kawan awang yang mengalami tekanan ataupun stres di sekolah. Jadi apa yang awang peranan awang sebagai pembimbing rakan sebaya, apa yang awang lakukan? Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada rakan saya yang menghadapi kemurungan, sebagai seorang pembimbing akan sebaya, saya akan membantu mereka. Perkara pertama yang akan saya lakukan ialah mendekati mereka. Mendekati mereka. Selain daripada itu, apa lagi tindakan yang awang Nur Salam apabila mendapati kawan-kawan Nur Salam yang rasa tertekan, selain daripada mendekati, apa lagi yang awang Nur Salam lakukan? Boleh kongsikan, silakan. Okey. Saya akan menasihati mereka dan kemudian mungkin ada membawa aktiviti contohnya kalau sekiranya ada rakan-rakan yang mungkin tertekan, contohnya wang silakan mereka sesama kita ni ke kantin kah, sama-sama makan dan minum, mungkin dapat mengurangkan tekanan atau stres. Mungkin ada yang dilakukan cara keedah macam itu yang awang Nur Salam lakukan. Okey. Itu adalah cara untuk mendekati mereka, salah satu cara untuk mendekati mereka. Okey. Terima kasih Awang Nur Salam. Baiklah, ada penonton yang dirahmati Allah. Memang sebagai pembimbing rakan sebaya, memang tanggungjawabnya amat besar untuk membantu rakan-rakan yang mungkin mengalami tekanan ataupun stres. Apatah lagi kalau kita membiarkan, mungkin akan membawa bebanan ataupun perkara yang buruk dalam diri para rakan-rakan Nur Salam. Jadi memang satu tugas yang sangat besar Nur Salam. Okey, barangkali kita teruskan dengan ahli panel kita ni yang kedua, iaitu Puan Resmah sebagai Puan Resmah, iaitu ahli panel kita ni yang dua. Okey, baiklah Puan. Sebagai seorang ibu ataupun penjaga, barangkali Puanlah lebih mengenali anak-anak Puan dan lebih mesra dengan anak Puan di rumah. Jadi kalau dibandingkan dengan kawan-kawan, mungkin Puanlah lagi lebih mengenal. Okey, jadi sebagai seorang ibu ataupun penjaga kepada anak Puan, bagaimanakah cara Puan menangani masalah tekanan di kalangan anak-anak Puan? Boleh Puan kongsikan bersama para penonton. Silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai ibu atau maupun mana-mana ibu atau bapa, apabila anak mereka mengalami tekanan dalam diri mereka, ibu bapa hendaklah dengan mendekati anak-anak mereka, cara-cara bergaul dan menanyakan apa-apa yang mereka alami di sekolah atau di mana-mana saja. Saya akan bertanya kepada anak saya ataupun mana-mana ibu bapa yang minta nasihat, memandangkan bagi keluarga saya, anak-anak saya tidak mengalami stres. Tapi saya sebagai peranan ibu bapa dan guru, saya menasihati mana-mana ibu maupun bapa-bapa apabila anak-anak mereka mengalami stres, mereka yang terutamanya kita sebagai seorang Muslim hendaklah mendekati diri kepada pencipta, iaitu Allah Taala. Dan saya juga menasihati mereka supaya sentiasa berkomunikasi dengan anak-anak mereka dan bertanyakan apakah punca masalah anak-anak mereka itu. Itu Puan. Terima kasih Puan. Memang jelas sebagai seorang ibu ataupun bapa kepada anak, sebenarnya komunikasi bersama-sama anak adalah penting sekali dan amat penting, sebab kadang-kadang ada setengah ibu bapa terabai dan mengabaikan anak-anak, sehingga kadang-kadang anak-anak terasa kurang kasih sayang, belayan kasih ibu dan sebagainya, menjadikan orang lebih menjurus kepada meluahkan perasaan kepada kawan-kawan. Tapi kalau sekiranya remaja-remaja tersebut tersalah pilih kawan, inilah menyebabkan kadang-kadang berlakunya perkara-perkara yang sangat negatif, yang selalu menjadi masalah kepada kita ni, iaitu perkara-perkara gejala sosial yang sering berlaku di masyarakat kita ni ketika ini. Jadi baiklah, ada penonton dan para remaja yang dirahmati Allah. Seterusnya kita ni beralih kepada panel kita ni yang seterusnya, iaitu Cikgu Muhammad Nazrul untuk soalan seterusnya. Cikgu,
sebagai seorang konselor, dapatkah cikgu kongsikan pendapat cikgu mengenai tekanan atau menerangkan mengenai pengertian tekanan yang berlaku di kalangan para remaja ataupun penuntut? Silakan cikgu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tekanan yang dapat saya pahami daripada bahan bacaan saya dan pengalaman saya, iaitu bermaksud refleksi spesifik ke arah tubuh badan menyebabkan seorang remaja itu merasa marah, ada yang merasa bosan dan sebagainya. Ini menyebabkan timbulnya tekanan. Bila timbulnya tekanan, akhirnya pelajar-pelajar atau remaja tersebut menyebabkan remaja tersebut marah. Emosi, apabila marah, emosi tidak terkawal menyebabkan remaja tersebut melakukan suatu perkara yang tidak disedari, seperti contohlah yang selalu berlaku di sekolah ataupun berdasar saya membaca buku dan sebagainya yang belum mana-mana sekolah, ada di antara pelajar yang sanggup merosakkan harta benda sekolah, contohnya pintu jamban, seng dan sebagainya. Ini bukan adalah disebabkan tekanan yang tidak terkawal oleh emosi. Jadi tekanan ini selalunya juga berlaku terhadap pelajar-pelajar, iaitu seperti ia merasa bosan sama ada ketika waktu pelajar-pelajar tersebut belajar. Mungkin ada di antaranya mengapa ia bosan, mungkin dari segi teknik guru mengajar, ataupun pelajar itu tidak dapat menerima cara guru itu mengajar. Ini di antara sebab-sebab dia. Jadi tentang tekanan ini juga di dalam zaman sekarang ini banyak dipengaruhi oleh persekitaran. Contohnya, mengapa saya menyebutkan tentang persekitaran? Kalau dibalikkan semula zaman dahulu yang saya alami, tekanan ini tidak ada timbul. Walaupun dulu saya pernah jalan kaki berbatu-batu, makan apapun yang seadanya pun tidak ada rasa tekanan. Karena waktu itu persekitaran memang sedemikian. Tetapi zaman sekarang, disebabkan ada kemajuan sains teknologi, contohnya mobile, pun pelajar-pelajar boleh merasa tekanan. Contohnya dalam mobile ini, mereka saling bersaing. Ada di antara, contohnya, kawan dia dapat mobile yang canggih lah atau mahal lah. Jadi, remaja tersebut mau juga mobile yang mahal. Jadi apabila tidak dapat, dia rasa kecewa dan sebagainya, dan akhirnya menimbulkan tekanan, seterusnya emosi hilang kawalan dan berlakulah sesuatu perkara yang negatif. Bella dan penonton yang dirahmati Allah, setelah tadi mendengarkan penjelasan daripada ketiga-tiga ahli panel tadi, memang jelas sebenarnya tekanan perlu dikawal oleh para remaja. Sebab remaja yang bijak, ia akan dapat mengawal tekanan itu dengan cara yang positif dibandingkan dengan remaja yang kurang bijak. Sebab apabila kita mengawal tekanan tadi dengan cara yang positif akan membawa kebaikan sama ada di dunia ataupun di akhirat. Manakala apabila remaja yang kurang bijak mengawal dengan cara negatif, jadi inilah sebabnya banyak berlaku di kalangan remaja kita ni terjerumus ke dalam gejala-gejala sosial yang sering berlaku di kalangan para remaja kita ni. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada panel kita yang pertama untuk membincangkan mengenai dengan tekanan atau stres. Jadi bagaimana usulan beliau mengenai tindakan untuk menangani masalah ini di sekolah ataupun di kalangan remaja. Silakan Awan Nur Salam. Bagi menangani masalah kemunangan ini pula ialah pelajar itu mesti sentiasa berfikiran positif, melakukan aktiviti yang sehat seperti bersukan dan beriadah bersama keluarga dan lain-lain, dan mendekatkan diri lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan bersembahyang dan membaca Quran. Mereka yang menghadapi kemurangan ini hendaklah kita selalu dekati supaya mungkin lebih mudah bagi mereka untuk meluahkan perasaan hati mereka, dan remaja juga sepatutnya memberanikan diri dan tidak takut untuk memberitahu masalah mereka kepada ibu bapa, guru dan kawan-kawan mereka. Jika mereka memendam,
dengan lebih lama perasaan mereka itu, maka masalah mereka akan lebih parah dan lebih buruk. Oleh itu remaja janganlah takut untuk meluahkan perasaan kepada ibu bapa, guru dan kawan. Ya, Alhamdulillah. Seperti yang mana yang tadi dengarkan penjelasan daripada Awam Nur Salam, memang jelas. Sebenarnya tekanan ini perlu dikawal mengikut beberapa perkara yang boleh kita ni amalkan. Contoh seperti mendekatkan diri kepada Allah, iaitu seperti membaca Quran, sembahyang 5 waktu dan sebagainya. Memang sebagai fitrah kita ni, sebagai seorang manusia, kita ni perlu balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sendiri telah berfirman dalam Quran menerangkan, ingatlah sesungguhnya hanya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Itu adalah salah satu nasihat yang berguna kepada kita ni. Jadi terima kasih Awam Nur Salam. Jadi untuk perkara itu saya terus beralih kepada Puan Rasmah untuk soalan seterusnya mengenai tekanan atau stres ini. Jadi Puan, apakah yang sepatutnya diambil oleh keribu bapa sekiranya mendapati ada di kalangan ahli rumah yang mengalami rasa tertekan, dan bagaimana cara yang terbaik untuk mendekati anak-anak ataupun remaja yang mengalami tekanan di rumah? Silakan Puan. Terima kasih. Terutama sekali kita janganlah membiarkan anak-anak kita sendiri di dalam bilik mereka. Sebab kita tidak mengetahui apa yang mereka lakukan dalam bilik mereka itu. Dan kita juga perlu bergaul, bermesra dan membawa anak-anak kita yang mengalami stres itu keluar. Seperti apa panel pertama mengatakan bersukan. Para ibu bapa hendaklah membawa anak mereka berjoging di kawasan-kawasan seperti di Tasik, di Bukit Syah Bandar untuk melepangkan fikiran. Lebih-lebih lagi apabila anak mereka itu selepas menduduki peperiksaan. Kebanyakan anak-anak para remaja akan mengalami stres, jadinya mereka hendaklah ibu bapa hendaklah menenangkan fikiran anak-anak mereka. Daripada itu pun apa lagi yang sepatutnya yang kita ni adalah bantu anak-anak kita sekiranya berlaku tekanan dalam rumah ataupun dalam keluarga tersebut. Barangkali ada lagi cadangan-cadangan lain daripada Puan untuk dijelaskan kepada ibu bapa yang di luar. Macam mana? Kita sebagai ibu bapa jangan juga lupa berdoa, sebab Allah menekankan kepada kita doa seorang ibu adalah mujarab kepada anak-anak mereka. Dan kita hendaklah sentiasa memberikan nasihat kepada anak kita. Setiap yang berlaku itu sebaliknya ada rahmatnya. Kita mestilah reda akan apa yang kita terima. Terima kasih Puan. Memang dengan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala memang satu cara yang terbaik sebenarnya. Selain pada itu yang saya nampak dari penjelasan daripada Puan Rasmah, memang dengan berkumpul dengan ahli keluarga itu sebenarnya satu perkara yang sangat baik. Saya terkenang ada nasihat daripada ustaz saya sendiri juga mengatakannya kalau mau keluarga bahagia ialah dengan cara bawa sembahyang berjemaah. Tapi kalau kita ni perhatikan ramai di kalangan keluarga masa sekarang ni sembahyang alih-alih, anaknya alih-alih, bapanya alih-alih, dan ada berjemaah. Inilah sebab salah satu mengapa hilangnya rasa kasih sayang dan sebagainya di kalangan ahli keluarga. Jadi satu nasihat yang sangat berguna untuk kita ni bagaimana untuk mengatasi tekanan di kalangan anak-anak ataupun para remaja kita ni, insya-Allah. Jadi seterusnya saya beralih kepada Cikgu Nazrul. Cikgu Nazrul, bagaimana atau barangkali cikgu dapat menyimpulkan perbincangan di antara ketiga-tiga panel tadi ini mengenai dengan tekanan. Jadi barangkali boleh cikgu jelaskanlah kesimpulan daripada perbincangan ini macam mana untuk menangani masalah ataupun tekanan stres di kalangan para remaja. Silakan cikgu. Terima kasih Tuan Fauzi. Bagi saya tekanan ini memanglah bagi zaman sekarang adalah zaman yang mencabar, memandangkan persekitaran yang ada di sekarang bersaing seperti yang saya contohkan tadi tentang mobile. Jadi di sini peranan ibu bapa itu memanglah sangat penting seperti yang diceritakan tadi, ya, meningkatkan komunikasi, kemesraan ibu bapa yang pengurusi beritahu tadi, mengadakan sembahyang berjemaah itu salah satu untuk memantapkan kemesraan di antara keluarga. Apabila ada mantapnya kemesraan, jadi tekanan itu tidak mudah timbul. Walaupun ia timbul tapi dapat diketahui, dapat dicegah dengan segera. Jika di sekolah saya melakukan ataupun membantu pelajar-pelajar yang menghadapi tekanan ini berbagai program. Di antara program yang saya lakukan pada masa ini, saya menggunakan kaedah yang baru digunakan di sini,
tapi di negara yang luar memang sudah dilakukan. Yaitu dia antaranya menggunakan terapi pasir. Saya pernah membawa pelajar-pelajar saya di kawasan lapang pasir. Di sana pelajar-pelajar yang menghadapi tekanan, mereka bebas melakukan apa sahaja. Sama ada pasir itu ditumbuk ataupun mereka menconteng-conteng pasir itu untuk melepaskan emosi. Mereka melepaskan kegeraman atau kemarahan mereka. Jadi apabila mereka melepaskan di kawasan pasir, tidak ada kesan yang negatif daripada mereka merosakkan harta benda yang sekolah yang boleh menyebabkan kerugian. Jadi selain daripada itu, bagi pendapat saya untuk memantapkan mengatasi di segi tekanan ini, seorang individu itu harus lebih pikiran positif. Ini yang pentingnya. Walaupun sekiranya ada guru yang bercakap terkasarkah, ibu bapa dan siapa saja, kalau jika remaja tersebut berpikiran positif, ini bukan marah, ini dia sayang, dia mau saya macam berjaya dan sebagainya. Sudah tentunya dia tidak timbul kemarahan. Apabila tidak timbul kemarahan, tekanan tidak timbul. Dan apabila tekanan tidak timbul, emosi dapat dikawal. Jadi ini boleh mengatasi daripada tekanan. Jadi yang penting lagi, pelajar-pelajar atau remaja perlu menyesuaikan diri persekitaran. Jangan dibiarkan persekitaran yang mengawal diri pelajar tersebut. Jangan disebabkan mobile yang ada yang di kalangan kawan mahal, dirinya ikut juga membeli mobile yang mahal. Sedangkan dia sepatutnya memahami ibu bapa, apakah ibu bapa mampu atau tidak. Jadi dia harus faham. Diri remaja itulah yang mengawal dan memikirkan secara logik apa yang sepatutnya. Walau bagaimanapun, tekanan ini sebenarnya ada kebaikannya. Betul. Contohnya, kalau sekiranya dalam waktu belajar, ibu bapa ataupun guru mengatakan, ini tidak nampak kemajuan. Tetapi kalau seorang pelajar itu mengambil secara positif, dapat. Ibu mengatakan sedemikian. Saya akan membuktikan. Ini merupakan tindakan yang positif. Sebagai batu loncatan. Sebagai batu loncatan. Jadi apabila ia menggunakan perkataan seperti itu, dia cakap, saya akan buktikan. Jadi ini membawakan kejayaan sebagai remaja. Jadi apabila dia sudah membawa kejayaan, dia anggap secara positif, bertindak secara positif, ia tidak akan merugikan diri pelajar tersebut. Betul. Dan ada di antara pelajar yang saya lihat, mereka melepaskan tanganan dengan merokok. Sebagai saya sebagai kaunselor, saya perlu memberi kaunseling kepada pelajar-pelajar tersebut, lalu bagaimana untuk mengatasi tekanan bukan dengan cara merokok. Sebab itulah di sekolah saya pada ketika ini, agar pelajar-pelajar itu tidak melepas tekanan itu dengan cara merokok, saya adakan ATEM, iaitu anti bertindak untuk bertindak untuk tidak merokok. Jadi mereka pelajar-pelajar tersebut berperanan untuk membawa pelajar-pelajar yang lain tidak merokok. Itu di antaranya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu. Alhamdulillah. Seperti apa penjelasan yang Cikgu terangkan tadi itu, memang kita nampak istilahnya ukur baju di badan sendiri. Itulah istilahnya. Barangkali kadang-kadang para remaja memang mudah terpengaruh dengan persekitaran. Contohnya tadi seperti yang dijelaskan mengenai mobile itu. Kadang-kadang apa yang orang ada, ia pun mau ada. Tapi indah menilai keadaan diri macam mana, kemampuan keluarga dan sebagainya. Sebab itu kita ni disuruh berbalik kepada Allah untuk membersihkan diri kita ni, untuk memikirkan apa tujuan dan matlamat hidup kita ni di dunia ni sebenarnya. Jadi sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Allah, itu salah satu cara teknik untuk kita ni lebih jangan terjerumus ke dalam gejala-gejala sosial, terutama sekali dalam masalah tekanan yang banyak mengundang kepada keburukan diri sendiri dan juga masyarakat di sekeliling kita ni. Jadi alhamdulillah dengan hasil perbincangan yang sangat positif, dan mudah-mudahan ia dapat mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan para penonton dan para remaja yang dirahmati Allah akan mendapat hidayah serta ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi saya sebagai wakil penerbit Bicara Hati mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran para panel kerana sudi membincangkan mengenai tekanan, masalah tekanan yang sering berlaku di kalangan remaja pada hari ini. Dan insya-Allah
Kita akan bertemu lagi di masa akan datang, dan saya akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bully bermaksud perbuatan mengasari orang yang lemah dengan tujuan atau maksud untuk menunjukkan kekuatan masing-masing. Ini secara tidak langsung menjadikan mereka yang lemah mematuhi atau menghormati mereka yang kuat. Semua ini akan dapat kita ikuti di episod minggu hadapan.